Waktu tu bertambah jelaslah siapa musuh dan siapa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video lepas kita dah dengar cerita tentang bagaimana perancangan yang dilakukan oleh sekalian pembesar Quraisy kepada Nabi SAW supaya mereka ini dapat menyekat kegiatan dakwah Nabi SAW. Banyak perkara yang disebutkan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan lihat bagaimana rentetan peristiwa sepanjang berlakunya perjalanan Nabi SAW ke Yathrib. Jom kita ambil manfaat bersama-sama. Seperti yang telah kita dengar pada cerita yang lepas, Abu Jahal telah membuat perancangan untuk membunuh Nabi SAW. Dia telah mengumpulkan pemuda-pemuda yang pandai bermain senjata untuk membunuh Nabi SAW di rumah baginda. Akan tetapi, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada Nabi SAW tentang komplot yang telah dilakukan oleh Abu Jahal. Ketika itu juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi SAW untuk berhijrah ke Yathrib. Nabi SAW telah bagi tahu pada Abu Bakar untuk berhijrah, dan waktu itu juga Abu Bakar telah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut bersama-sama berhijrah. Nabi SAW setuju jika Abu Bakar ingin ikut bersama Nabi SAW berhijrah. Seperti biasa, setiap kali ingin melakukan perhijrahan, maka ketika itu Nabi SAW dan Abu Bakar telah buat beberapa persiapan supaya perjalanan hijrah akan menjadi lebih selamat dan tidak dapat dikesan oleh kafir Quraisy. Jom kita lihat apakah persiapan Abu Bakar dan Nabi SAW dalam ekspedisi hijrah ini. Pertama, Nabi SAW telah meminta sepupunya iaitu Ali bin Abi Talib untuk ganti tempat tidur Nabi SAW pada malam itu. Benda ini dibuat supaya nak kelirukan sekalian pembunuh dan nak bagi tahu kononnya Nabi SAW sedang tidur. Tetapi sebenarnya Ali yang tidur di situ. Pada malam sebelum Nabi SAW keluar rumah, waktu tu dah ada ramai pemuda bersenjata di luar rumah yang sedia nak bunuh Nabi SAW. Tetapi waktu itu Nabi SAW ambil pasir dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdirnya, sekalian pembunuh itu tidur dengan selena-lenanya. Kedua, Abu Bakar telah sediakan kelengkapan perjalanan seperti unta dan lain-lain lagi. Abu Bakar juga telah suruh anaknya Abdullah untuk jadi pengintip di pasar waktu siang hari supaya dengar apa yang dicakap dan dibisikkan oleh orang kat kota Mekah waktu Nabi SAW dan Abu Bakar keluar berhijrah. Bila waktu malam je, Abdullah akan bagi maklumat kepada Abu Bakar supaya perjalanan mereka sentiasa selamat. Selain itu juga, hamba Abu Bakar yang bernama Amir ibnu Fahira disuruh untuk bawa kambing biri-biri di tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar pada waktu siang hari. Waktu malam pula, kambing biri-biri itu dibawa ke kawasan gua untuk diperah susu kambing itu sebagai bekalan minuman Nabi SAW dan Abu Bakar. Anak perempuan Abu Bakar yang bernama Asma pula ditugaskan sebagai pembekal makanan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Segalanya diatur dengan sangat terperinci. Baiklah, sekarang kita pergi balik pada cerita Nabi tadi. Bila semua pemuda yang disuruh bunuh Nabi SAW itu sedar je dia tidur, waktu tu kelang kabutlah mereka ni. Teruslah waktu tu kat Mekah kecoh tentang Nabi SAW telah lari dari Mekah. Pembesar Quraisy waktu tu bagi tawaran kepada sesiapa yang berjaya tangkap Nabi SAW, sama ada hidup atau mati akan diberi ganjaran berbentuk 100 ekor unta. Waktu tu bertambah jelaslah siapa musuh dan siapa yang baik. Ramailah orang terima tawaran 100 ekor unta itu. Terus diorang ni siapkan senjata dan peralatan untuk cari dan nak bunuh Nabi SAW. Kota Mekah terus kecoh dengan suara-suara orang kat merata tempat nak cari Nabi SAW. Sebenarnya orang Arab Mekah ni memang dah berjaya jejak Nabi SAW kat gua waktu tu, sebab memang mereka ni dapat lihat kesan-kesan perjalanan Nabi SAW. Diorang ni dah naik ke gua tu, tapi Allah Subhanahu Taala tutup mata mereka ni untuk lihat Nabi SAW. Kalau ikutkan, jika mereka pandang je kat bawah kaki tempat mereka jejak di gua tu, memang automatik nampak Nabi SAW. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa mampu nak mengalahkan selain dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila gerakan mencari Nabi SAW dan Abu Bakar menjadi tenang dan waktu tu ramai juga dah anggap Nabi SAW dah sampai dekat Madinah, maka ketika itulah Abdullah bin Uraikid pun membawa 2 ekor unta tunggangan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Nabi SAW dan Abu Bakar pun naiklah unta dan Abdullah bin Uraikid iring Nabi SAW dan Abu Bakar ikut jalan yang belum diikut orang ramai melalui pantai Laut Merah menuju ke Yathrib. Waktu tu juga penduduk Yathrib dah dengar
mendengar kabar bahawa Nabi SAW dah bertolak ke Yathrib. Semua orang ingat Nabi SAW akan sampai dengan cepat. Tapi mereka ni tak tahu kisah Nabi SAW sembunyi di gua. Waktu tu sepatutnya memang Nabi SAW akan sampai ke Yathrib. Tapi tak sampai-sampai juga. Ramai dah risau kalau Nabi SAW jadi apa-apa dalam perjalanan. Punya risau penduduk Yathrib waktu tu hingga mereka naik ke tempat-tempat yang tinggi untuk lihat dari jauh. Manalah tahu Nabi SAW sampai ke Yathrib. Dan kisah sampainya Nabi SAW ke Yathrib ini akan diceritakan pada video yang akan datang.